Taib, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya terus mengajak para pendengar radio IKIM, tak kiralah di mana kita berada, bahawa kita sedang berada di antara bulan-bulan penting dalam Islam, dan sudah kita menghampiri ke pertengahan bulan, dan selepas ini kita akan menuju ke penghujung bulan, dan inilah bulan yang tak lain bulan Rajab, disebut sebagai Rajabu Syahrullah. Rajab sebagai bulan Allah, bulan yang akan menjadi pengingatan umat manusia, umat Islam khususnya dalam perkara Al-Isra' wal Mi'raj, yang akan menjadi perayaan sambutan umat Islam di seluruh dunia. Bahkan kita di Malaysia tidak ketinggalan, sudah menjadi sambutan yang diadakan saban tahun. Tiap-tiap tahun kita memperingati peristiwa ini, dan saya rasa peristiwa ini diingati oleh umat Islam semenjak daripada berlakunya Al-Isra' wal Mi'raj pada diri baginda, menjadi kenangan umat disebut kerana perkara ini didatangkan dalam Al-Quran dalam perkara Isra', dan Al-Mi'raj didatangkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dimuliakan, mudah-mudahan segala pengajaran dan segala penghayatan yang ada dalam kisah Al-Isra' wal Mi'raj terus menjadi penghayatan buat setiap kita. Jadikanlah pengajarannya kerana perkara-perkara yang kita akan dengar dan kita telah dengar. Janganlah kita hanya sekadar dengar, tetapi lebih daripada itu untuk kita jadikan sebagai usaha kita untuk mendapat keredaan Allah, menyelamatkan diri daripada azab seksa, dan mendapat tempat di satu tempat akhir kesudahan kita, iaitu syurga yang dijanjikan buat kita. Sidang pendengar yang dimuliakan, hari ini saya nak sambung muzakarah yang lepas, iaitu dalam kita perkatakan tentang zubat. Pada minggu lepas, pengarang kitab ada menyebut ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu al-fardu wal mandubu wal muharramu warabi'ul makruhu summa ma ubih wasadisul batilu waqtim bis sahih. Jadi ini apa yang kita sebut pada minggu lepas. Secara pencerahan yang lebih jelas, pada minggu ini saya nak kupas lagi tentang apa yang disebut sebagai hukum-hukum syarak. Iaitu kita ini sebagai seorang Muslim, kita kena tahu apakah tuntutan syarak ke atas kita. Jangan sampai nanti kita mengatakan, Allah, saya tak tahulah apa yang sebagai seorang Muslim yang saya perlu buat. Jadi kita jangan nanti kita terpinga-pinga dan tak tahu. Sebagai manusia, kita tahu apa tanggungjawab kita. Kita kena makan, kita kena minum, kita kena berpakaian. Tak perlu orang nak ingatkan kita, awak hari ni tak makan ke? Awak hari ni kenapa tak berpakaian? Awak hari ni tak mandi ke? Jadi perkara ni memang sebagai seorang manusia, semua orang tahu. Bahkan binatang pun tahu tentang makan, tentang minum, tentang tidur. Dia ada binatang, dia tahu tentang kat mana dia punya sangkar dia, kat mana dia punya tempat dia, hutan dia, rumah dia. Jadi dia tahu kat mana. Pagi burung akan keluar cari makan, nanti dia akan tahu petang kat mana dia nak balik bawa makan untuk anak-anak dia. Jadi manusia macam tu juga. Apa yang kita sebagai manusia yang hidup ini, kita kena tahu apakah hukum-hukum yang dituntut ke atas kita. Sebab itu disebut dalam kitab, dia kata khitabullahi al-muta'alliqu bifi'lil mukallafi bil iqtidha'i au at-takhiri. Ini hukum. Hukum ini ialah suatu khitab, satu arahan, satu perintah yang dikeluarkan oleh Allah,
kepada setiap mereka yang mukallaf. Jadi perintah Allah, kita ada perintah kalau sebagai rakyat Malaysia, perintah kerajaan. Sebagai seorang anak, perintah ibu, perintah bapa. Sebagai kita sendiri, perintah untuk badan diri kita, perintah makan kau, pakai kau. Jadi sebagai manusia yang diberikan agama sebagai panduan hidup, supaya dia ada batas-batas yang dia boleh lalui, ada sempadan-sempadan yang ada had-had tertentu. Jadi manusia ni perlu tahu apakah tuntutan dia. Sebab itu dipanggil al-iqtidha. Iqtidha ni kita tak boleh persoalkan, kenapa saya mesti solat, kenapa saya mesti zakat, kenapa saya mesti puasa. Kita tak boleh persoalkan sebab benda ni adalah satu tuntutan. Macam kita tahu yang kenapa kita mesti makan, kenapa kita mesti buang air, kenapa kita mesti masuk tandas. Benda tu tak perlu dipersoalkan. Semua orang tahu apa jawapan yang ada. Begitulah dengan masalah kita punya iqtidaan sebagai hidup. Kita ada hukum yang kita dituntut oleh Allah dalam kehidupan kita semasa. Sebab itu para pendengar yang dimuliakan, kalaulah kita tengok di sini apa yang pengarang kitab nak sebut tentang hukum 5, sebenarnya dia 5, yang disebut 2 lebih itu secara lebihan. Yang pentingnya sebenarnya 5 yang dipanggil sebagai ahkam taklifi, hukum 5 yang dituntut kepada setiap orang. Semua orang kena tahu. Dia tak boleh kata saya tak tahu. Tak, dia mesti kena tahu apa yang dikatakan hukum 5 ini. Ini satu tuntutan yang dipanggil khitabus syar'i, iqtidaan ataupun takhir. Iqtida sebagai kau seorang Islam, kamu kena tahu. Kamu tak boleh lari. Jangan dikatakan saya tak tahu yang ini rupanya wajib, yang ini rupanya sunat. Itu tak boleh. Dia mesti tahu apakah tuntutan yang ada. Sidang pendengar yang dimuliakan, kalau kita tengok dalam kehidupan kita, kita ada satu dipanggil muamalat. Muamalat ni ialah urusan hidup kita. Kita dalam mencari rezeki, kita ada jual beli, kita ada hutang, kita ada pinjam, kita ada sewa. Itu dipanggil muamalat. Jadi dalam urusan muamalat ini, dia hanya ada 2 kaitan. Sama ada dia adalah dikira sebagai sahih ataupun dikira sebagai batil. Dia tidak ada satu perintah hukum yang Allah turunkan kepada kita atas perkara muamalat. Iaitu dalam kita hidup, kita mencari rezeki. Pandai-pandailah. Dia tidak ada satu perintah awak mesti cari rezeki dengan berniaga saja. Tak. Mungkin ada orang mencari rezeki dengan kemahiran. Mungkin ada orang mencari rezeki dengan cucuk tanam. Mungkin ada orang mencari rezeki dengan berbagai-bagai yang kita tengok lapangan yang halal yang begitu luas. Maka dalam perkara muamalat ini, dia hanya 2 saja. Sama ada usaha mencari rezeki itu sahih, mana betul, menepati yang dikehendaki syarak, ataupun batil, cara yang berlanggaran dan berlawanan. Dan itu adalah perkara yang dikatakan berkaitan dengan syarak, sahih atau batil. Tetapi selain daripada perkara yang disebut sebagai muamalat, selainnya ialah dalam perkara ibadat, dalam perkara munakahat, jenayat, maka di sana ada hukum dia, ada perintah dia, ada yang kita kata hukum-hukum yang menuntut ke atas kita dalam perkara ini perintah Allah. Ada Allah perintah kepada kita. Jadi dengan perintah ini kita tengok apakah kedudukannya. Sebab itu disebut ada 2 keadaan dalam segala perkara yang bukan muamalat, mana ibadat, munakahat dan sebagainya. Maka dia ada 2 keadaan. Satu dipanggil imma talab, disuruh, dituntut. Yang kedua idznun fil fi'li wa tarki ala sawa, buat boleh, tak buat pun boleh. Dia 2 keadaan. Di sini disuruh, di sini ikutlah. Kamu nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa.
Taib, dalam perkara suruh pula dibagi dua. Satu dipanggil disuruh buat, satu lagi disuruh tinggal. Kita tengok hidup kita ni, ada benda yang Allah suruh kita buat, ada benda yang Allah suruh kita tinggal. Dan dalam perkara yang disuruh kita buat ni pula ada dua keadaan. Satu, disuruh kita buat dengan secara jazam. Awak tak boleh, tidak boleh abai, tidak boleh cuai, awak mesti buat secara jazam. Maka itu dikatakan perintah suruh yang disuruh buat yang secara jazam. Maka itulah yang dinamai dengan nama wajib. Kalau orang kata apa dia wajib? Wajib, inilah dia. Wajib ni ialah satu perintah yang disuruh buat. Wajib ialah satu perintah yang disuruh buat dan disuruh pula dalam bentuk jazam, yang mana seorang itu tidak boleh meninggalkannya. Dia mesti buat, maka itu dipanggil perintah yang wajib. Dan dia mempunyai, bila sebut wajib, maka di sana ada perkataan-perkataan lain yang mempunyai pengertian sama dengan wajib. Sama ada disebut sebagai fardu, disebut dengan nama maktub, ataupun dipanggil mahtum, maktub, furud. Ini adalah perkara wajib. Dalam mazhab Syafi'i, kita sebut wajib dengan fardu dengan makna sama. Solat fardu, solat wajib sama. Kerana di sana ada mazhab yang membezakan fardu dengan wajib. Kita ada juga beza fardu dengan wajib, tetapi hanya dalam bab haji. Maka di sana ada fardunya, ada wajibnya. Dua perkara yang berbeza. Tetapi selain pada haji, semuanya sama. Fardu itu fardu, fardu itu wajib. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, bahawasanya apa yang kita sebut tadi, perintah yang berbentuk suruh yang mesti dilaksanakan secara jazam dipanggil wajib. Itu satu. Yang kedua, perintah juga dalam bentuk suruhan tetapi tidak jazam. Makna tidak putus, engkau semestinya buat, tidak. Kalau engkau tak buat pun taklah ada hukuman. Maka itu dipanggil sunat. Nadab dipanggil sunat ataupun nadab. Dan sunat ini pun mempunyai nama yang banyak. Dipanggil mustahab, dipanggil tatawwu', dipanggil sunat, dipanggil nafilah, dipanggil muraghaban fi. Ini perkataan-perkataan yang membawa makna sama. Setengah kitab, setengah orang kata benda ni adalah sunat. Ada orang kata benda ni adalah suatu yang mustahab. Ada kata benda ni adalah nafilah. Macam mana ni? Kita kata itu semua istilahat yang berbeza, dia membawa makna yang sama. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, bahawasanya perintah yang disuruh, kemudian suruhan dia dalam bentuk buat, dan buat dia tidak semestinya dengan jazam, itu dipanggil sunat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita balik perintah yang disuruh tetapi dalam bentuk tinggal. Suruhan dia suruhan jangan. Dia bukan suruh buat, tapi suruh jangan. Ada suruh tapi jangan. Mana jangan buat. Bila kata jangan ni pula dia ada dua. Satu, jangan buat sekali-kali. Jangan sama sekali. Makna jazam. Jangan buat sama sekali. Maka itu dipanggil haram. Jadi dalam kitab dia akan sebut perkara itu dipanggil haram, ataupun dipanggil dosa, dipanggil mahdzur, dipanggil maksiat, dipanggil mazjur, dipanggil mutawa'ad. Jadi itu semua benda-benda yang istilahat, tetapi dia adalah suatu yang sama. Apa dia? Benda yang disuruh tinggal secara jazam. Itu yang ketiga. Yang keempat, apabila kita disuruh sesuatu tetapi disuruh tinggal tidak jazam. Makna tidaklah sampai awak mesti tinggal betul, tidak.
Maknanya kalau awak tak tinggal pun, maknanya awak tidaklah berdosa. Tapi kalau awak tinggal, awak ada pahala kalau niat. Tak ada tinggal, kalau awak tak tinggal, awak tidak berdosa. Maka dia tidak jazam. Maka itu dipanggil makruh. Jadi makruh ni pun juga ada nama-nama lain yang disebut, dikatakan perkara yang makruh, yang mana makruh ni seelok-eloknya kita jauhi. Tetapi kalaulah satu orang dia melakukan juga perkara yang makruh, tidaklah membabitkan dosa. Jadi itu yang keempat. Yang kelima ialah harus. Jadi ini sidang pendengar yang dimuliakan, 5 hukum ini yang kita perlu tahu. Sebagai seorang Muslim, kita kena tahu wajib, sunat, makruh, haram, harus. Jadi ini adalah 5 hukum yang semestinya seorang yang mukallaf, dia tahu apakah 5 hukum ini. Kalaupun pengarang kitab ada sebut tambahan dia sahih dan batil, sahih dan batil sebenarnya dia tak dimasuk dalam hukum taklifi. Dia masuk dalam hukum wad'i, hukum peletakan perkara-perkara, seperti ada suatu yang disebut sebagai syarat, ada suatu yang disebut sebagai sebab dan sebagainya. Dia tak masuk dalam apa yang disebut sebagai hukum taklifi yang 5, yang menjadi satu asas pada setiap kita. Kita kena tahu inilah hukum yang 5 yang mana dituntut oleh syarak. Cuma ada satu lagi tambahan oleh ulama-ulama yang kemudiannya, mereka tambah daripada 5 ni kepada satu lagi, dipanggil khilaful aula. Jadi khilaful aula dia berhampir mempunyai persamaan dengan makruh. Makruh, khilaful aula. Cuma beza dia, makruh mempunyai nas yang khusus, adapun khilaful aula mempunyai nas yang tidak khusus. Maka itu dipanggil khilaful aula. Sidang pendengar yang dimuliakan, pengarang kitab dalam kitabnya, bila dia sebut tentang 5 hukum ini, yang kita kata tadi dalam apa yang disebut, dia kata ahkamu syar'illahi sab'un tuqsamu, hukum-hukum dalam syarak agama, dalam syariat agama Allah ada 7. Dia kata 7, tapi saya dah maklumkan bahawa sebenarnya bukan 7, sebaliknya 5 saja. Al-fardu wal mandubu wal muharramu, fard wajib, wal mandub sunat, wal muharramu haram, warabi'ul makruhu, dan yang keempat makruh, summa ma ubih, kemudian perkara yang harus. 5. Wasadisul batilu waqtim bis sahih. Jadi dalam perkara 5 ni ada 2 benda lagi yang terlepas daripada yang tak disebut oleh pengarang kitab. Apa 2 perkara lagi? Iaitu satunya dipanggil rukhsah, satu lagi dipanggil azimah. Apa dia rukhsah dan apa dia azimah? Azimah ni ialah kita melakukan sesuatu ibadat secara sempurna atas apa yang dituntut kepada kita. Contohnya, solat 5 waktu dibuat pada waktu-waktunya dengan jumlah rakaatnya yang sempurna, maka itu dipanggil azimah. Dan itu yang paling baik. Zuhur dibuat waktu zuhur dengan rakaat yang 4, maka itu yang paling baik. Itu dipanggil azimah. Di sana berlawanan dengan azimah dipanggil rukhsah. Rukhsah ini ialah suatu kelonggaran, suatu kemudahan yang diberikan kepada kita daripada susah menjadi mudah. Kerana ada keadaan-keadaan yang mana kita terpaksa mendapatkan jalan mudah, mendapatkan satu kemudahan, maka itu dipanggil rukhsah. Sebab itu dia kata li'anna al-hukm asy-syar'i in taghayyara ta'alluquhu min su'ubatin 'ala al-mukallafi ila suhulatin 'alayhi
maka dia kata hukum syarak ini kalau dia berubah daripada susah kepada mudah, contohnya daripada haram kepada boleh, daripada benda itu adalah haram, jangan, tetapi ada sampai tahap dibolehkan, rukhsah, ini dipanggil rukhsah, dibolehkan, diperbolehkan kepada kita atas keuzuran yang ada. Jadi rukhsah ni tak disebut, tetapi rukhsah ini suatu kelonggaran yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, kita ada rukhsah yang wajib. Contohnya memakan bangkai binatang, makan najis. Jadi ada satu tahap wajib, contohnya daging babi lah kita kata. Daging babi ke, susu babi ke, benda ni memang haram sama sekali. Tak boleh kita proses daging jadikan halal. Ataupun kalau dalam Al-Quran disebut pengharaman daging, lahmul khinzir, maka bukanlah ada orang kata daging saja yang haram, tetapi tulangnya, kulitnya, bulunya tak ada masalah, kerana tak disentuh pun dalam sebutan Al-Quran kata daging. Jadi kata mazhab kita, daging kalau dikatakan haram, dia adalah suatu yang besar faedah pada binatang. Kalau binatang tu faedah dia pada daging, yang besar faedah dia daging lah. Jadi kalau daging tu haram, apalagi dengan benda-benda yang lain yang kurang faedah, seperti kulit, bulu, tulang dan sebagainya, maka itu lebih-lebih lagi haram. Sidang pendengar yang dimuliakan, daging babi ini memang haram. Tetapi apabila dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, tak ada pilihan lain, satu orang berhadapan dengan keadaan yang mana kalau dia tak makan, dia tak ambil daging ni, dia tak makan, boleh membawa kepada mati, maut. Jadi dia tak ada pilihan lain. Kalau awak nak teruskan hidup, makanlah, walaupun daging tu daging babi. Jadi di sini rukhsah telah datang memberikan dia suatu hukum yang wajib dia makan. Dia tak boleh kata saya rela mati, jangan sampai benda-benda haram masuk dalam rongga saya, biar saya mati. Maka kalau dia mati dalam keadaan begitu, dikira mati dalam maksiat. Kerana wajib dia menyelamatkan hidup dia walaupun dengan benda yang haram, walaupun itu daging babi sekalipun, atau susu babi, ataupun arak. Tak ada lain pilihan. Dia terlampau haus, sangat-sangat dahaga, dan hanya ada arak saja depan dia. Jadi kalau dia tak minum, mungkin dia boleh mati. Maka di sini rukhsah yang dikatakan daripada susah diringankan, dibolehkan menjadi wajib ke atas seorang itu untuk dia makan atau minum demi menyelamatkan nyawa daripada mati. Inilah dipanggil rukhsah. Jadi rukhsah yang wajib. Rukhsah juga dia ada rukhsah yang sunat. Kerana rukhsah ni dia ada wajib, ada sunat. Ada rukhsah sunat seperti rukhsah yang banyak kita tahu, apabila kita dalam perjalanan, maka kita boleh mengawalkan solat atau melewatkan solat, takdim atau takhir. Itu rukhsah. Kadang-kadang zuhur dah masuk, kita tak solat juga sampai zuhur habis. Rupa-rupanya kita memang sengaja niat untuk menjamakkan dengan jamak takhir solat kita. Itu rukhsah, itu dibenarkan. Ataupun asar belum masuk, kita dalam zuhur, kita nak ambil asar, nak dahulukan di waktu zuhur dengan mana kita letak di awal waktu, maka itu juga rukhsah, dibenarkan syarak. Jadi sidang pendengar dimuliakan, hukum rukhsah ataupun azimah ini dia bergantung kepada kedudukan tertentu. Ada kala menjadi wajib, ada kala menjadi sunat, ada kala menjadi haram, dan ini bergantung kepada kedudukan kita. Jadi ala kulli hal, sidang pendengar yang dimuliakan, hari ini kita kata bahawa hukum 5 ini yang menjadi suatu iqtidaan, satu tuntutan yang setiap orang kena tahu
bahawa 5 perkara yang menjadi perkara asas dalam hukum hidup kita semasa. Pertama ialah wajib. Kita tahu wajib. Nanti kita akan bincang apa sebenarnya skop wajib ini, sejauh mana wajib. Kita kena tahu apa yang dikatakan wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, haram. Yang keempat, makruh. Yang kelima, harus. 5 hukum ini dipanggil hukum taklifi yang dituntut ke atas setiap orang. Dengan itu, sidang pendengar yang muliakan, saya sambung muzakarah hari ini. Kalau 5 hukum lepas kita sebut, iaitu ahkamu syara'illahi khamsatun, hukum syarak Allah yang Allah fardukan kepada kita. Dia kata ahkamu syara'illahi sab'un tuqsamu, al-fardu wal mandubu wal muharramu, warabi'ul makruhu summa ma'ubih, wasadisul batilu waqtin bis sahih. Hukum syarak 7, tetapi sebenarnya 5 saja: fardu, sunat, haram, makruh, harus. Itu kita kena tahu. Sekarang ni kita nak pergi kepada pecahan dia. Kita nak pergi kepada kupasan dia. Apa yang dikatakan fardu, apa yang dikatakan sunat, apa yang dikatakan haram, apa yang dikatakan makruh, dan seterusnya harus. Satu lepas satu, pengarang kitab akan berikan kita kupasan dia dan penjelasan dia supaya kita faham, inilah hukum taklifi yang dituntut. Cuma tambahan mengenai dengan rukhsah dan azimah tadi, itu disebut dalam celahan dia. Tetapi asas yang 5 ini perlu diketahui oleh setiap kita. Saya nak pergi satu lepas satu, ikut apa yang dipandu oleh pengarang kitab. Maka dia kata, fal fardhu ma fi fi'lihi sawabu kadza ala tarkihil iqabu wa minhu mafrudun ala al-kifayati karaddi taslimin minal jama'ati. Jadi pengarang kitab memulakan pengenalan fardu sebagai pengenalan yang pertama. Sidang pendengar yang dimuliakan, apa kata pengarang kitab? Dia kata fal fardhu ma fi fi'lihi as-sawabu kadza ala tarikihil iqabu. Fardhu ialah, apa dia fardu? Dia kata annal fardha min haisu wasafahu bil fardhiyah, sesuatu yang disifatkan sebagai fardu, dia ialah ma yusabu fa'iluhu ala fi'lihi, sesuatu yang diberikan pahala atas perlakuannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diberikan hukuman atas peninggalannya. Itu makna fardu. Fardu diberi pahala apabila kita melakukannya, dan diberi dosa dan hukuman apabila kita meninggalkannya. Jadi ini fardu. 2 benda. Pertama, bila kita buat dapat pahala. Ini perkataan pertama. Apa saja yang kita buat, bila kita buat dapat pahala. Mungkin dalam tu fardu ada, sunat ada. Buat dapat pahala. Tapi bila kita kata pula, bila kita tinggal, bila kita buat dapat pahala. Kalau kita tinggalkan dia, maka dia menjadi dosa. Ini mengeluarkan benda yang harus. Jadi fardu ni buat dapat pahala, tinggal berdosa. Jadi inilah yang dikatakan fardu. Walaupun suatu benda itu kadang-kala dia tidak menuntut kepada niat. Kita buat walaupun kita tak ada niat apa-apa, tetapi bila kita buat, kita dikira dapat pahala, dan bila kita tinggal, kita dikira dikira berdosa. Ini fardu, buat dapat pahala, tinggal berdosa. Jadi sebab itu sidang pendengar yang dimuliakan, makna walaupun kita kata buat dapat pahala, okey, kita tak niat. Ada benda pahala ni selalunya dia kena ada niat baru dapat pahala. Tapi benda ni kita buat walaupun tanpa niat. Contohnya, menjadi satu kewajipan seorang suami
memberi nafkah kepada isteri. Ini wajib. Ini fardu. Jadi dia ada duit yang dikendaki, dia membelanjakan isterinya. Sebagai kerana bila kita dah kahwin, isteri punya makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keperluan apa semasa menjadi satu tanggungjawab suami. Jadi suami memberikan nafkah, katakan dalam bentuk harian ataupun mingguan ataupun bulanan, maka itu nafkah. Jadi dia bagi, kadang-kadang dia tak ada niat pun sebagai buat itu kerana Allah, sebagai tanggungjawab suami dia bagi. Maka itu telah memberikan dia kelepasan dalam tarif yang dikatakan buat dapat pahala. Dia bagi saja, walaupun dia tak niat apa, dia bagi nafkah dia kepada isteri dia sebagai contoh, ataupun nafkah kepada aqarib. Sebagai dia seorang anak, dia juga wajib memberi nafkah kepada ibu bapa. Dia sebagai seorang bapa, wajib dia memberi nafkah kepada anak-anak. Jadi tuntutan wajib ini adalah suatu yang disuruh oleh syarak. Kalau dia buat, dia dapat pahala. Kalau dia tinggal, dia tak buat apa yang disuruh, maka di sana dosa. Walaupun kita kata dosa tu dia minta maaf, dia minta ampun, apa pun dia masih tidak keluar daripada apa yang dikatakan sebagai dosa. Jadi sidang pendengar yang dimuliakan, apa yang kita takrif kita yang pertama di sini hari ini ialah wajib ataupun fardu, ialah sesuatu apabila kita buat dah ada pahala. Apabila makna pahala di sini bukan makna pahala saja, tetapi kelulusan. Maknanya kelepasan. Itu makna wajib. Contohnya, satu orang kita kata, awak nak duit tak? Nak. Okey, solat zuhur dulu. Dia pun solat zuhur dengan niat untuk dapat duit. Jadi bila dia niat untuk dapat duit, dia solat zuhur. Selesai solat, dia minta bagi duit. Jadi dia dapat duit. Macam mana dengan pahala solat tadi? Dia tak ada niat untuk apa-apa, dia buat saja. Jadi kita kata segi kelulusan, lulus. Pahala tu masalah lain. Segi lulus. Sebab itu kita kata kalau orang pergi haji, dia pergi dengan duit haram, dapat loteri ke, dapat nombor ekor ke, dia ingat duit banyak ni, pergi haji je lah. Macam mana pelaksanaan haji? Sah tak? Sah. Lulus tak? Lulus. Dia segi kelulusan tu ada, tapi segi pahala tu masalah lain. Jadi balik kita pada tarikh fardu ini ataupun wajib ini, maknanya bila kita buat dikira pahala. Maksud kata ulama, pahala ataupun dikira lulus. Buat apa yang disuruh dapat pahala, mana lulus. Dan bila kita tinggal dikira berdosa. Kalau satu orang tak buat benda yang wajib, maka berdosa. Banyaklah benda-benda yang wajib yang kita akan didedahkan dalam hidup kita ni, dalam kita sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa, sebagai seorang majikan, sebagai seorang pekerja. Apakah perkara yang wajib sama ada berkaitan dengan hidup kita ni, maka kita akan jumpa satu lepas satu. Yang penting pengenalan kita hari ni ialah 5 hukum tadi. Yang pertamanya fardu, disebut juga wajib. Maknanya apabila kita buat sesuatu, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dikira berdosa. Maka itulah pengenalan wajib. Sama ada niat atau tidak, itu masalah lain. Benda ni kita buat, kalau dia tak disertakan dengan niat, maka segi kelulusan sudah ada, tapi segi pahala dan ganjaran itu bergantung kepada niat. Kerana kadang-kadang dengan niat ni membawa amalan kita menjadi lebih besar, lebih. Padahal kita belanja RM1, tapi ganjaran dia mungkin melebihi daripada orang yang menderma 1000. Jadi segi kenaikan darjat dan kelebihan dalam pahala itu bergantung kepada niat.
tetapi melakukan perbuatan yang dikatakan wajib ini memberikan satu kelepasan daripada tuntutan syarak kepada kita, dan itulah tarif pengenalan apa yang dikatakan sebagai fardu ataupun wajib. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz untuk kongsian ilmu kita hari ini, dan juga kesempatan untuk perincikan tentang apa yang kita sebutkan tentang fardu dan penjelas insya-Allah, dan memberi laluan untuk pendengar kita yang ingin bersama dengan Bagi Ustaz. Sebentar lagi mesti talian dan juga Facebook insya-Allah kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana. Anda boleh dial 0362051500 untuk sampaikan kemusykilan. Terus setia bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Kembali untuk perkongsian kita dalam tahsinul ibadah dan juga berkesempatan bersama sahabat-sahabat kita ke udara, insya-Allah mesti talian waktu ini apapun meraihkan pemanggil kita yang pertama untuk bersama dengan Bahagia Ustaz. Silakan daripada Cik Rashid. Silakan Cik Rashid. Okey, salah saya Ustaz, saya nak tanya, bolehkah surah Al-Fatihah dibaca, diwasalkan ketika solat fardu? Ini kerana kadang imam membaca terlalu laju, jadi saya tak sempat saya wasalkan surah Al-Fatihah. Khasnya biasanya dalam rakaat yang ketiga atau keempat. Boleh tak Ustaz? Ujian soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Mengenai dengan bacaan surah Al-Fatihah, maka boleh dibaca secara putus, potong-potong, mana dalam putusan ayat satu lepas satu, Bismillahirrahmanirrahim satu, Alhamdulillahirrabbilalamin dua secara putus, ataupun dibaca secara sambung, wasal Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin pun boleh, tak ada masalah. Jadi yang penting dalam solat, pembacaan surah Al-Fatihah adalah menjadi rukun kepada setiap imam dan juga makmum. Ini khusus dalam mazhab Syafi'i, kerana ada mazhab dia tidak perlu kepada makmum. Sebaliknya hanya cukup dengan pembacaan imam, seperti mazhab Hanafi. Tak kira solat zuhur ataupun asar atau maghrib, isyak dan subuh. Adapun di sana ada mazhab seperti mazhab Imam Malik, kalau imam baca perlahan maka makmum kena baca. Kalau imam baca nyaring maka memadai dengan bacaan imam. Tapi dalam mazhab Syafi'i maka makmum kena baca dalam apa keadaan, solat fardu ataupun solat sunat. Jadi pembacaan Fatihah ini, kalau kita dapati imam laju dan kita nak kejar dia agak ketinggalan nanti, maka kita baca sama dengan imam. Kita sertakan imam. Bila imam baca, kita baca sama, supaya kita dapat ikut dan tidak ketinggalan. Kerana pembacaan Fatihah adalah wajib. Kalau kita tak baca dan kita tinggal dengan sengaja, bukan lupa, imam rokok, kita rokok dengan sengaja tak baca Fatihah, maka solat kita batal. Jadi kalau kita terlupa, tu lain hal. Imam rokok, kita pun rokok, tiba-tiba kita teringat bahawa kita terlupa baca Fatihah, maka itu kita terus ikut. Apabila imam bagi salam, kita bangun tambah satu rakaat dan lengkapkan rakaat yang sempurna. Bukan hanya Fatihah, tapi rakaat yang sempurna, yang ada qiyam, Fatihah, rokok, i'tidal sampailah tahiyat. Kemudian kita buat sujud sahwi 2 kali dan kita bagi salam. Sidang pendengar yang dimuliakan, bahawa Al-Fatihah adalah wajib dan boleh dibaca sama ada putus ataupun sambung, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan soalan pada Cik Rashid. Dan kembali untuk pendengar kita seterusnya, pemanggil Cik Khalid hari ini dari Johor nak tujukan soalan untuk Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, ni Nabi, ni Rasul, dia maksum, dia tidak melakukan dosa dan perkara makruh sekalipun, dan khilaful aula. Jadi maksud khilaful aula ni apa, dan apa contoh dia? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa yang dikatakan contoh kepada bila kita kata khilaful aula, maknanya dia contohnya, kita kata kalau kita masuk ke masjid, maka menjadi satu tuntutan sebagai penghormatan kepada masjid ialah kita melakukan 2 rakaat tahiyatul masjid. Kalaulah satu orang tak melakukannya, maka perbuatan itu makruh, dan itu juga dikatakan khilaful aula. Makna khilaf daripada aula, seelok-eloknya jangan ditinggalkan perkara yang sunat. Maknanya benda yang sunat, kalau kita tinggal dia jadi makruh. Maka
meninggalkan makruh. Khilaful aula, jangan tinggalkan benda yang makruh. Itu dipanggil khilaful aula. Kerana dia makruh dengan khilaful aula ni, dia hampir sama, cuma dia punya tegahan dia. Kalau khusus dikatakan makruh, tegahan yang tidak khusus dikira khilaful aula. Jadi dia hampir sama makna khilaful aula dan juga makruh. Wallahualam. Saya terima kasih Ustaz. Mungkin seorang lagi pemanggil, Cik Su dari Sungai Buloh, silakan. Saya nak tanya, saya bekerja di satu institusi lah, perlindungan kerana anak-anak yatim, semua orang tua semua. Lepas tu dalam kawasan tu ada satu surau dan saya nampak dan depan mata saya lah, kira dalam hujan anak-anak ni dia main berlari keluar masuk surau tu. Jadi saya jadi was-was nak semayang kat situ. Macam mana? Apa pendapat Ustaz kalau macam tu? Taib. Jadi kalau anak-anak dia lari masuk dalam surau, hujan kat luar, kemudian dia main hujan, kemudian masuk surau, tak ada masalah. Dia tidak ada apa yang kita kata bumi, terutama bumi lagi bersih kalau hujan turun. Yang mana kalau ada sesuatu kotor, bila hujan dah turun, bumi menjadi bersih. Jadi dia, kanak-kanak ni kaki dia basah, dia terus langkah masuk ke dalam masjid, tak basuh, tak ada masalah. Masjid tadi, tu surau tadi bersih, cuma kita keringkan dia bila kita nak solat. Tapi segi kedudukan apakah dia membawa kepada najis daripada luar tadi, yang basah-basah di tempat luar dibawa masuk, kita kata tidak najis. Kerana itu bukan ada najis. Bumi ini adalah bersih. Jadi walaupun siang tadi kita tengok anjing kencing di situlah, kita nampak ada najis binatang di situ, tapi bila hujan turun, bumi dah jadi bersih. Jadi air-air tadi yang basah kita pijak-pijak, kita bawa masuk sampai ke dalam tempat solat, maka tempat tu tidak menajiskan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. So, kita dapat Encik Zahra dari Johor bagi kita yang terakhir untuk hari ini. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Zahra. Saya nak ada satu soalan. Saya ada pergi kelas Fardu Ain. Ustazah tu ada menyatakan bahawa doa iftitah tu wajib dibaca. Tapi setahu saya dia adalah sunat. Jadi saya nak penjelasan daripada Ustaz lah. Ustaz, doa iftitah adalah suatu yang sunat. Yang wajib dalam solat 5 saja rukun. Sebagai rukun qauli, yang pertama ialah takbiratul ihram. Yang kedua ialah bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga baca tahiyat dalam tahiyat akhir. Yang keempat selawat dalam tahiyat akhir. Dan yang kelima memberi salam. Yang pertama, ini saja yang wajib. Yang lain tu ada yang disunatkan, seperti doa iftitah disunatkan pada rakaat pertama bila kita berada selagi imam belum baca surah atau membaca Fatihah, maka disunatkan kita baca doa al-iftitah. Dalam solat fardu ataupun solat sunat boleh kita baca doa iftitah, dan tak disunatkan dalam solat-solat yang lain seperti jenazah dan sebagainya. Mana doa iftitah ni dia adalah berkedudukan sebagai suatu yang sunat. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Itu kesempatan yang kita ada untuk bersama dengan Ustaz untuk hari ini dalam Tahsinul Ibadah. Dapat kita ikan pendengar-pendengar kalau tak dapat ke udara bersama-sama dengan Ustaz, minta maaf sebab masa yang sangat-sangat terhad. InsyaAllah pertemuan kembali untuk Tahsinul Ibadah pada minggu hadapan, dan insyaAllah kita akan kembali bersama dengan yang bagi Ustaz pada waktu yang sama minggu depan, hari Khamis 10.15 pagi. Pastikan itu menjanji anda. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.